Assalamualaikum. Okey, buat semua anak-anak pelajar cikgu yang cikgu kasihi, yang cikgu sayang, dan cikgu sentiasa mendoakan kamu semua berada dalam keadaan yang sentiasa sihat. Okey, especially pada musim-musim pandemik ni. Okay, jaga diri, jaga kesihatan. Okey. Okey, jadi untuk tajuk kita pada hari ini, kita akan masuk pada bab 6. Okey, tajuk yang berkaitan dengan sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, saya mengharapkan jadi kamu akan fahamkan dengan betul-betul apa yang cikgu akan jelaskan sebentar nanti. Okey, dan sekiranya ada soalan yang kamu nak tanya, yang kamu tak faham, jadi kamu boleh kemukakan teruslah. Okey, dalam sesi kelas kita sebentar nanti. Okey, baik, selamat menonton. Okey, untuk pengetahuan pelajar semua, sudut yang terbentuk dalam bulatan dia mempunyai ciri-ciri dia yang tersendiri. Okey, kalau kita rujuk pada rajah 1 ni, okey, ini adalah sudut yang bertanda merah. Ini adalah sudut Q, ataupun kita baca sebagai sudut PQR pun boleh, sudut Q pun boleh ya, yang tanda merah ni. Dan sudut Q ini dicangkum oleh satu lengkuk, iaitu lengkuk PR. Okey, jadi ini sudut dia Q, dia dicangkum oleh lengkuk PR. Okey, kemudian kalau pelajar perhatikan pada rajah 2 pula, ini adalah terdiri daripada sudut yang berwarna pink, iaitu sudut Q dan juga sudut R. Okey, kedua-dua sudut Q dan sudut R ini dicangkum oleh lengkuk yang sama yang berwarna merah ini, iaitu lengkuk PS. Okey, dipaham ya? Okey, kemudian kalau pelajar perhatikan pada sudut yang berwarna biru pula, iaitu sudut T dan juga sudut S ini, ataupun kita baca dia sebagai sudut QPS dan sudut RSQ. Nak senang kita ambil huruf tengah-tengah, iaitu sudut P dan sudut S. Jadi sudut P dan juga sudut S ini dia dicangkum oleh lengkuk yang kecil ni, yang warna biru ni, itu lengkuk minor QR. Kita tengok ya. Okey, ini, kemudian ini. Jadi kedua-dua sudut P dan S ni dia dicangkum oleh lengkuk QR. Tengok tengok dia turun pergi pada QR, dia turun pergi pada QR, dia punya kangkang dia tu. Okey, ciri-ciri pertama sudut pada bulatan yang kita nak tengok hari ni adalah sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama, iaitu lengkuk PQ ni. Jadi sudut R, sudut S dan juga sudut T, ketiga-tiga sudut R, S dan T ni dicangkum oleh lengkuk yang sama, iaitu lengkuk PQ. Ini bermaksud nilai sudut ketiga-tiga ini adalah sama. Jadi R sama dengan S sama dengan T. Jadi kalau R nilai 30 darjah, maka S pun 30 darjah dan T pun 30 darjah. Sebab apa? Sebab dia dicangkum pada lengkuk yang sama, iaitu lengkuk PQ. Okey, kita tengok contoh yang pertama tentang ciri sudut dalam bulatan yang baru kita belajar tadi. Okey, kalau kamu nampak di sini, soalan minta kamu cari nilai bagi Z. Jadi, berapakah nilai bagi Z? Okey, nilai bagi Z, sudut Z dan juga sudut 35 darjah dia dicangkum oleh satu lengkuk yang sama, iaitu lengkuk ini. Jadi syarat yang kita dah belajar tadi, kalau dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka sudutnya adalah sama besar. Jadi automatik Z akan sama dengan 35 darjah. Okey, sebab dia dicangkum pada lengkuk yang sama. Okey, untuk contoh yang kedua, soalan minta kita cari nilai bagi X. Okey, jadi kalau kamu perhatikan sudut 64 darjah ini dia dicangkum oleh lengkuk yang cikgu dah gariskan ni. Okey, sudut 64 darjah dan juga sudut ini dia dicangkum oleh lengkuk yang sama. Jadi sudut sini pun 64 darjah. Sebab apa? Sebab dia dicangkum oleh lengkuk yang sama. Bila dicangkum oleh lengkuk yang sama, maka nilai sudutnya adalah sama. Jadi boleh masukkan sini 64 darjah. Okey, kemudian
Nak cari sudut sebelahan dia, bahawa kamu tahu bahawa satu garis lurus 180. Jadi kalau sini 100, sini mesti 80 darjah. Jadi bolehlah kita cari nilai bagi X ni sebab kita tahu bahawa satu segitiga nilainya adalah 180 darjah. Jadi X sama dengan 180 tolak 80 tolak 64. Tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan 36 darjah. Okey, kita masuk pula pada ciri yang kedua. Ciri yang kedua, apa maksud dia? Sudut yang dicangkum oleh lengkuk sama panjang adalah sama besar. So, apa maksud dia? Maksudnya, okey, ada dua sudut di sini, iaitu sudut PRQ yang bertanda merah ini dan juga sudut STU yang bertanda merah ini. So, sudut R dan sudut T sebenarnya ada dua sudut. Kedua-dua sudut R dan T ini adalah sama besar. Sebab apa? Sebab lengkuknya adalah sama panjang. Okey, simbol yang dua calik macam ni maksudnya menunjukkan lengkuknya sama panjang. Okey, PQ, contohnya PQ 3 cm, lengkuk SU 3 cm. Maka kalau sudut T 30 darjah, sudut R pun akan jadi 30 darjah. Okey, contoh. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Sekiranya lengkuk PQ 3 cm, lengkuk SU 3 cm dan sekiranya sudut T 30 darjah, maka sudut P pun akan jadi 30 darjah. Okey, jadi ingat ya. Jadi ingat ya pelajar, sekiranya sudut tersebut dicangkum oleh lengkuk yang sama panjang, okey, maka nilai sudutnya juga adalah sama besar. Okey, itu ciri yang kedua. Okey, untuk ciri yang ketiga, maksudnya keterangannya adalah saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh satu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk. Okey, apa maksudnya ya? Maksudnya, okey, sekiranya sudut ini bersaiz 15 darjah dan sudut ini bersaiz 30 darjah. Jadi beza dia adalah dua kali ganda sebenarnya kan? 30 bagi 15 dapat 2 kan? Okey, beza dia adalah dua kali ganda. Bermaksud sekiranya panjang lengkuk yang ini 3 cm, panjang lengkuk yang ini akan jadi dua kali ganda juga, iaitu darab 2, dia akan jadi 6 cm. Itu maksud berkadaran. Okey, sekiranya yang sini seandainya cikgu buat 4 cm, yang ini pula kita tukar jadi 20 darjah. Okey, yang ini ya cikgu tukar dia jadi 60 darjah contoh ya, 60 darjah. Okey, jadi berapakah jadinya panjang lengkuk bagi sudut 60 darjah ni? Okey, jadi kita nak tengok ya. Ini 20 darjah, ini 60 darjah. Kita bandingkan sudut dia. Beza dia adalah 60 bagi 20, 3. So, beza ni 3 kali ganda. Jadi, nak dapatkan panjang lengkuk ini pun mesti darab 3. So, 4 darab 3, sini akan dapat 12 cm. Okay, itu maksud dia. Dan begitulah sebaliknya. Okey, satu lagi cara yang boleh kita gunakan iaitu masih lagi menggunakan kaedah kadaran, iaitu kaedah darab silang ya. Jadi diberi panjang lengkuk PR 12 cm, sudut bagi segitiga PQR adalah 60 darjah dan juga panjang lengkuk SU tak tahu, kamu kena cari, dan sudut yang diberi bagi STU adalah 30 darjah. Jadi berapakah panjang SU? Ya, jadi caranya kita buat kaedah darab silang ataupun kaedah kadaran tadi. 12 cm ni kita kadarkan dengan SU yang kita tak tahu. Jadi kita boleh wakilkan dengan X dekat sini. So X kita kadarkan dengan 12 cm. Okey. Kemudian ya, kita ambil X, lepas tu kita ambil X dulu, kita kadarkan dengan 12. Lepas tu kita ambil 30 darjah. Kita kadarkan dengan 60 darjah dan kamu boleh dapatkan X dengan cara kaedah darab silang lah. Okey, X bersamaan dengan 12 darab 30 bahagi 60. Okey, dan kita akan dapat nilai bagi X adalah 2 darab 3, 6 cm. Okey, itu saja. Okey, maka dengan itu sekian saja kelas kita untuk hari ini. So, jaga diri, stay safe,
stay tune and selamat bercuti guys. Okay, bye.